Dan untuk kali ini kita akan kongsikan tips yang sangat penting, iaitu 5 tips IF semasa bercuti. Dan of course kita tahu bahawa cuti sekolah tak lama lagi dan waktu bercuti ni memang seronok, tetapi apa yang kurang menyeronokkan ialah ramai akan komplain, doktor bila saya balik bercuti so berat naik, so icon sedih dan sebagainya. So that is actually normal. Okay, so untuk anda yang dah telah mengamalkan IF, so congratulations, tahniah saya ucapkan. Dan kepada anda yang baru je nak berjenak-jenak dengan IF, so ini adalah strategi yang mungkin anda boleh mula amalkan dalam proses kita nak bercuti, dan dalam masa yang sama kita tak nak berat badan kita mendadak naik. Okay, so ada 5 tips yang saya akan kongsikan dalam video kali ini. Yang pertama ialah rancang percutian. Fail to plan is plan to fail. Okay, so simple je sebenarnya. Bila kita nak bercuti tu kita kena rancang sikit lah. Kita nak bercuti tu berapa hari. Sebab itu penting, sebab kita nak sort of plan, kita punya meal plan, fasting window dan sebagainya. Okay, dan nak bercuti ke mana? So nak bercuti ke mana, itu sangat penting juga, sebab kita biasanya bila kita bercuti kita akan survey kan. Okay, tempat mana yang best kita nak tengok bawa anak-anak, tempat mana yang best untuk kita makan. Itu survey kan, makan. Dan of course berapa hari nak pergi tu kan. So itu sangat penting, sama ada kita dan kita nak stay di mana, sama ada kita nak stay di hotel ataupun kita nak stay di homestay yang kita boleh masak sendiri dan sebagainya. So that is among certain reason yang kita perlu pastikan ataupun kita perlu rancang dalam proses kita nak bercuti. Sebab itu semua sangat akan berkait dengan tips-tips yang seterusnya. Okay, so anda plan dan berapa hari nak stay di mana, sebab itu akan mempengaruhi tips-tips yang seterusnya. Okay, alright. So yang seterusnya ialah bila kita dah rancang, so kita dah tahu. Okay, so katalah kita nak pergi mana, nak pergi Penang ataupun nak pergi Sabah, okay, so Sarawak, whichever. Okay, so target kita dalam proses kita bercuti tu pun kita nak of course kita tak nak balik berat naik sampai 4-5 kilo kan, so macam teruk sangat kan. So kita tak nak macam tu, plus minus 1-2 it's still okay, acceptable. Okay, so kalau boleh cuba kekalkan 16-8. So if possible kita cuba maintain dalam proses kita bercuti tu, kita nak at least 16-8, maksudnya 16 fasting window, 8 eating window. Okay, dan of course kita kena sesuaikan dengan waktu yang kita bercuti tadi. Maksudnya dari segi bila pukul berapa nak makan. Sebab IF ni sebenarnya dia very adjustable. So that means kan, kalau contohnya anda pergi Sarawak, so kita nak makan kat mana yang sedap, kita nak makan midin, kita nak makan seafood di Top Spot, contohnya lah. Top Spot biasa buka malam kan, dinner. So that means the dinner will be like somewhere pukul 8, pukul 9 macam tu. So a bit late. So that means kita tahu dekat situ, so jadi kita punya dinner tu agak lambat, so pukul 8. Sekatalah pukul 8, so that means kan kita punya last makan akan pukul 8 dan pukul 9. So that means dekat situ kita kena kira balik. That means kita punya esoknya kita most probably memang kita kena skip kita punya breakfast, sebab kita kena so called delay breakfast kita sampai pukul pukul 10 atau pukul 11, ataupun terus ambil lunch. So nampak kat situ kita boleh adjust. So ataupun katalah kita nak breakfast mi kolok pagi ke Sarawak kan. So mi kolok pagi dengan laksa Sarawak, katalah kita nak breakfast pukul 8 atau pukul 9 dengan family dan sebagainya. So that means kita tahu bahawa kita punya first meal, breakfast kita akan lebih kurang pukul 8 atau pukul 9. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena rancang dekat sini ialah, so kita drag balik, tengok balik. Okay, so that means hari ni kalau esok kita nak berbuka, that means first meal kita breakfast pukul 8 atau pukul 9, that means kita kena cepatkan sikit kita punya dinner sehari sebelum tu, lebih kurang dalam pukul 4 atau pukul 5. So depends pada exactly pukul berapa kita nak bermula. Okay, so that means it's all adjustable, anda boleh tentukan.